Hai semua, hari ini saya akan cerita pasal pengalaman saya sebagai seorang university student dari mula saya menerima tawaran UPU sehinggalah proses pertukaran kos saya. So, main point dalam video ini saya nak beritahu yang saya ditawarkan UPU kos yang lain tetapi saya tukar kepada kos yang lain. Okey, ceritanya mula macam ni. Masa saya cek UPU tu, saya tengoklah yang saya dah mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran di dalam universiti dan universiti itu ialah UNMAS dalam kurs Sarjana Muda Sains Kognitif. Masa tu saya tak fikir panjang, saya terus terima je tawaran Sains Kognitif tu. Selepas saya menerima tawaran tu, saya teruslah print semua borang yang diperlukan, semua surat yang diperlukan. So, pergilah saya membayar yuran pengajian semua tu. Pergilah saya membeli barang-barang untuk MAP. Semua kelengkapan untuk masuk universiti, semua saya sediakan. Lepas tu, selepas mendaftar semua, tibalah masa untuk kami masuk college dan melalui minggu MAP ataupun minggu orientasi. So, dalam minggu tu, masa tu lah saya mula fikir, kos yang saya ambil ni apa sebenarnya? Apa sains kognitif tu? Sepanjang 1 minggu orientasi tu baru saya fikir, apakah hala tuju sains kognitif ni? Bidang ni mengajar pasal apa? Belajar pasal apa? Apakah kejayaan selepas saya belajar sains kognitif ni? Masa tu sakit betul kepala saya fikir sehingga saya rasa macam I need more help. And then I asked my father to ask around, and then my father did ask his friends, and his friend is his boss. And then his boss cakap lah yang sains kognitif ni paling jauh pun saya boleh jadi programmer sahaja. And then after lah selepas minggu orientasi tu, masa tu minggu tu saya tak balik langsung. Lepas tu weekend after MAP tu pun saya tak balik sebab nak buat persediaan masuk kelas kan, the next weeknya. So saya tak balik lah. And then the next weeknya tu kami start sudah kelas. Masa start kelas tu kami mulalah diperkenalkan apa tu sains kognitif, mula diperkenalkan kepada course ataupun subjek yang ada dalam sains kognitif tu. Masa tu lah lecturer terangkan dengan kami apa yang kami belajar sebenarnya. Okay, dalam sains kognitif ni sebenarnya kami belajar pasal otak manusia. Lepas tu kami belajar juga pasal matematik, pasal statistik semua tu. Lepas tu kami belajar juga pasal IT, programming, artificial intelligence, pasal macam mana nak buat robot semua tu. So kiranya macam pasal linguistik pun kami belajar. So macam kami belajar banyak bidang. Terus nak cakap pasal programming tu, satu benda dah lah saya tak minat. Saya tak faham pula apa yang lecturer tu ajar. Lecturer tu dah lah foreigner. Sebiji patah yang dia cakap pun saya tak faham. Masa tu lah saya betul-betul bertekad nak quit course tu. Masa tu terfikir memang down sangat lah. And then nasib lah masa tu first week tu kami kira macam second week lah kiranya. So first week kami dah boleh register untuk course elective. So macam second week tu masuk sudah kelas elective. Masa tu saya macam ada sesi pengenalan. So sebagai tak lah yang dekat lecturer tu, masa tu saya ambil course elective dekat Fakulti Perubatan. Lepas tu masa sesi pengenalan tu sebagai tak lah dekat lecturer tu yang sebenarnya saya tak suka course yang saya ambil sekarang. And course yang saya ambil sains kognitif tu bukan apa yang saya nak sebenarnya. Lepas tu sebagai tak lah sebenarnya saya nak ambil bidang medical, especially doktor. And then sebagai tak lah doktor tu, and then doktor dia cakap, then why you choose sains kognitif? Saya cakap lah because parents saya tak bagi saya ambil course medical. Biasalah kan semua orang, memang parents ada bidangnya parents dia tak setuju dia ambil kan. And then doktor tu suggest lah saya tukar course. Terus dalam hati saya pun saya nak tukar course. Terus doktor tu cakap, kalau kamu nak tukar course, kamu nak tukar kepada apa? Saya tanya lah, kalau saya nak tukar kepada perubatan bolehkah? Doktor tu cakap kalau perubatan susah sikit, tapi dalam fakulti ni kami ada 2 course, perubatan dengan nursing. And then dia cakap kalau kamu masuk nursing mungkin boleh, tapi kalau kamu nak masuk perubatan agak susah sikit. And then saya tanya lah doktor tu, bolehkah tolong saya dalam proses pertukaran course ni?
Ini doktor dia cakap boleh, nanti saya tolong kamu tanya dekat HOD of nursing. Ini dia tanya lah HOD of nursing. Masa tu Dr. Zabeda. Doktor yang tolong saya tu nama dia Dr. Aliza, iaitu dekan fakulti perubatan sekarang. Doktor tu email lah dekat Dr. Zabeda, cakap lah saya nak masuk course nursing. Ini dia beritahu saya macam mana boleh nak tukar course semua tu. Ini doktor tu explain. Ini dia forward lah email tu dekat saya. Lepas tu masa tu dia ajarlah saya perlu download borang daripada student kami, isi borang tu, jumpa HOD course lama, jumpa dekan course lama. Lepas tu last baru jumpa dekan fakulti perubatan. Masa tu perlu bayar 100, selepas jumpa dekan kos lama perlu bayar RM100 kepada unit kewangan untuk membayar proses pertukaran tu, sebab dia nak tukar sistem kan, maklumlah nak tukar sistem semua tu, so kena bayarlah RM100. Masa tu saya memang bersungguh-sungguh mengurus semua tu, sebab hasrat saya memang saya nak keluar daripada kos sains kognitif tu, disebabkan dia ada IT, benda-benda IT, benda-benda robot, benda-benda matematik, semua tu memang saya tak minat. Saya lebih minat kepada benda-benda yang berkaitan dengan manusia, kepada biologi punya part lah. Lepas tu uruslah saya masa, saya rasa kalau tak silap saya masa tu cuti semester 1. Lepas tu tak lama lah, macam tempoh dia tak lama sangat untuk proses itu kan. Macam habis cuti semester 1 tu, terus dia beritahu permohonan saya diluluskan. Lepas tu lepas diluluskan, keluarlah surat dia cakap saya kena lulus SEM 2, barulah saya dapat tukar ke kos baru. So kiranya saya kena habiskan 1 tahun dalam kos lama saya, baru saya dapat masuk kos baru. So dengan bersungguh-sungguhnya saya ambil lah semua kos masa SEM 2 tu. Saya tak terfikir pula untuk macam kurangkan beban diri saya sendiri. Kenapa saya ambil semua kos kan? Bagus saya ambil kos yang macam elektif, generik saja kan. So macam yang kos tu kan boleh transfer kredit, tapi saya pergi ambil juga kos, tapi tak apalah, pointer saya still juga 3.3, so macam still 3 pointer lah kan. So kira macam tak rugilah saya ambil kan. So masa saya minta kebenaran daripada HOD kos lama tu kan, sebenarnya ada juga dugaan dia, sebab HOD kami tu saya lupa dah nama dia, Saiful kan nama dia, tak salah siapa nama dia, tapi dia Sarawak, and dia lelaki yang kurus-kurus tu. First dia tidak bagi tu, dia tak bagi kebenaran. Dia cakap macam ni, kenapa awak tak try je course ni, mesti best nanti. Lepas tu dia cakap saya tak bagi kamu keluar daripada course ni sebab kamu good student. Dia cakap memanglah good student, sebab pointer saya dekat matric kan lebih daripada 3.5, tapi bagi saya kalau saya tak minat benda tu, tak ada guna untuk saya teruskan. Jadi masa tu memang saya bertekad lah untuk tukar kos, sehingga kan saya jumpa seorang lagi HOD fakulti tu. Saya tak tahu lah HOD sains kognitif ke apa, tapi yang saya tahu madam tu dia kaunselor fakulti tu. Madam tu lah yang meluluskan permohonan saya. Lepas tu saya hantar pergi dekan meluluskan juga. Lepas tu hantarlah pergi dekat fakulti baru, HOD nursing, jumpa HOD nursing accept saya, sehingga dia cakap can I write something on your form, and then I said yes, and then she did ask me a few questions, such as dia tanya lah why you want to choose nursing, why you want to change course to nursing. Terus jawapan spontan saya, because I want to help people. Memang saya nak tolong orang, especially elderly. Saya rasa kesian tengok elderly, sebab itulah sekarang saya selalu pergi dekat nursing home tempat adik saya kerja tu, sebab saya kesian betul tengok diorang semua tu. Kalau boleh saya nak tolong diorang tu, sebab benda dekat sana kan ada staff kan, staff dekat sana bukannya bagus sangat pun. Kadang-kadang dia marah-marah patient tu, macam dia tak ikhlas nak buat kerja. Saya tidak dapat salahkan mereka juga, sebab mereka pun tak ada basic nursing kan, jadi diorang pun tak tahu. Macam ada patient yang macam boleh buatkan kamu geram pak. Semacam kalau I'm in their shoe, kalau saya dah lama kena patient tu, mungkinlah kalau saya tahu patient tu ada perangai dia buatkan saya geram, maybe saya pun akan geram lah. Tapi macam kesian lah saya tengok dia orang tu kan. That's why lah I want to change to nursing. Okay, macam tu lah jalanan saya tukar course. Ada banyak dugaan juga lah sebenarnya, tapi kalau kamu dengan kegigihan, dengan keyakinan kamu
dengan kesungguhan kamu nak ambil apa yang kamu minat. Oh ya, satu lagi. Masa saya tukar course tu kan, parents saya tidak tahu. Selepas saya dah lulus permohonan tu, kira macam selepas dekan fakulti lama saya meluluskan permohonan saya, baru saya ajak bapa saya pergi fakulti. Sebab masa tu kan, kalau tak silap saya tak ada lesen lagi. So saya ajak bapa saya pergi fakulti untuk membuat pembayaran RM100 tu, and then hantar borang tu kepada fakulti baru saya. Masa tu baru bapa saya tanya, apa sebenarnya yang kamu buat dekat fakulti ni? So masa tu kan cuti kan. Masa tu baru saya explain dekat bapa saya lah yang saya mohon untuk tukar course, and then diluluskan oleh fakulti baru lama, and sekarang kena hantar ke fakulti baru. Terus bapa saya cakap, oh saya baru nak beritahu kamu untuk tukar course sebab saya dah tanya kawan saya, course sains kognitif tu paling tinggi saya boleh pergi, saya boleh jadi programmer sahaja. Itu pun kalau saya ambil saya punya master in programming. Macam itulah bapak saya las-las sokong saya. Lepas tu mak saya pun las-las sokong saya ambil nursing. Walaupun saya tak dapat mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor, tapi sekurang-kurangnya saya berada di dalam bidang perubatan ataupun bidang kesihatan untuk membantu orang lain. So macam itulah saya tukar course, macam mana saya berjuang dan berkorban untuk sesuatu yang saya nak. Tapi setelah saya masuk dalam course nursing ni, ada juga dugaan. Nanti saya akan ceritakan. Jangan lupa follow saya supaya kamu boleh tahu perjalanan saya tukar course, mendapat course baru, kehidupan sebagai seorang nursing student pula nanti macam mana, semasa postingnya macam mana, nanti saya akan ceritakan. Sebab setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza kan. So saya pun ada pengalaman saya sendiri. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, bolehlah tanya di komen. Lepas tu nanti saya akan jawab mungkin di video yang lain. Okay, thank you.